Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Ya, semuliakan tuan-tuan imam, ya, tuan-tuan Bilal, barisan MJK dan pegawai masjid, ya, tuan-tuan guru, hafadh ustaz, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah alhamdulillah, yang bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbincangan daripada Al-Fiqh Manhaji ini, ya, Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang berkenaan dengan taharah ni. Sebagai ulang kaji semula dah sebenarnya. Ia berkaitan dengan ahkamut taharah. Sebagaimana yang kita sebutkan, betapa Islam, ya, mementingkan kebersihan, maka di sana ada waktunya, ya, Islam mewajibkan mandi. Contoh, ada masanya disunatkan untuk kita mandi, ya, diwajibkan untuk kita berwuduk, ya, untuk kita beribadat, disunatkan kita berwuduk sepanjang masa, sebagai contoh. Dan ini juga merupakan sesuatu yang memastikan, ya, kita berada dalam keadaan suci, bersih. Ya, bukan sahaja bila suci bersih ini ibadat kita dapat dilaksanakan dengan sempurna, diterima sah ibadat tersebut, bahkan kita akan berada dalam keadaan yang selesa, ya, terhindar daripada penyakit macam-macam. Ya, jadi betapa Islam menjaga dari sudut keselamatan hidup kita ini. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, kasih, sayang, ya, kepada orang yang sentiasa bertaubat dan sentiasa membersihkan diri mereka. Mana membersihkan diri sama ada dari sudut fizikalnya, luarannya, ataupun dari sudut batinnya. Ya, dengan seorang itu bertaubat, memohon keampunan dari Allah, ya, terhadap segala dosa yang dilakukan. Tak kira sama ada dosa besar, dosa kecil dilakukan secara sedar ataupun tidak. Ya, sebab kita manusia ni tak lepas daripada melakukan salah dan silap. Ya, Nabi sebut dalam hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam, manusia ini, melakukan kesilapan. Ada salah, silap. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kesilapan ini, at-tawabun, iaitu orang yang sentiasa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia ni tak terlepas daripada salah silap. Ya, kita bukan Rasul, Nabi yang bersifat maksum, yang terpelihara daripada melakukan dosa ni. Baik, pada pertemuan lepas kita telah lihat sedikit berkenaan dengan perkara yang disebutkan sebagai najis, apa yang terkeluar daripada najis. Kemudian dari segi hukumnya, najis ni ada disebut an-najasa al-ainiyah, najis aini, wan najasa al-hukmiyah, najis hukmi. Yang kedua-duanya sekiranya dalam keadaan begitu, ya, najis ini, maka tidak sah ibadat. Kalau bab solat tak sah, walaupun dari segi ainnya najis itu tidak ada, tapi dari segi hukumnya ada, maka dari segi sah ibadat kita tak cukup syarat. Ya, syarat sah sembahyang mesti dalam keadaan suci, bersih. Jadi
bila tidak ada syarat itu, maka apa yang lakukan itu dalam keadaan tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya. Semayang, kau main kan, siang malam, pagi petang, tapi tiba-tiba tak sah ibadat yang dilakukan. Sebab apa? Kerana tidak memahami, melakukan sesuatu itu tanpa ilmu. Baik, maka sebab itulah termasuk kita mengetahui tentang taharah ini termasuk fardu ain, ilmu fiqh. Asas ibadat fardu ain yang mesti diketahui oleh setiap orang. Sekiranya seorang itu tidak mempelajarinya, maka dia berdosa. Tidak boleh jadikan alasan saya tak tahu, sebab fardu ain. Ya. Tak boleh jadi alasan lah, saya tak tahu, ingatkan, okey dah, ibadat yang saya buat, tapi rupanya tak kena dengan caranya. Baik. Kemudian bila menyebut tentang najis ini, sama ada al-ainiyah atau al-hukmiyah, dia melibatkan 3 jenis najis. Kategori najis ni yang disebut an-najasah ataupun an-najasah al-mughallazah, najis mughallazah, iaitu yang berkait dengan anjing dan babi. Dan yang daripada kedua-duanya, jika sekiranya berlaku contoh kacukan di antara binatang yang lain dengan 2 jenis binatang ini, maka tetap dihukumkan sebagai najis mughallazah. Apa dia contoh? Kambing dengan babi. Jadi tak? Kacuk babi kambing. Kambi. Dia pun nama kambi. Dia kambing ustaz, ngembek bunyi. Tak bunyi macam babi, bunyi mengembek. Tanduk kan? Babi mana ada tanduk? Tapi kalau sekiranya lah dikacukkan, maka di segi hukumnya adalah hukum babi itu. Ya. Mughallazah. Najis mughallazah dan haram dimakan. Ya. Kambing kan anjing. Jadi apa? Kanjing. Berbual dalam apa? Kalau kartun dia cat rat. Kucing dengan tikus, cat rat ni. Ada cat dog pun ada. Kucing dengan anjing. Tu kepala 2. Kan? Cantum tu kartun ceritanya. Kan? Hak anak-anak tengok, kita pun tengok sekali tupang. Anak tengok. Tu hak kartun. Tak, sekiranya ada berlaku di sana. Di antara binatang yang lain yang halal dimakan ini dengan binatang yang haram dimakan, berlaku kacukan sama, maka hukumnya adalah haram. Ya. Coba contoh disebut apa? Bagal. Kan bagal. Kacukan di antara kuda dan keldai. Ya, kuda dan keldai dikacukkan, maka jadi bagal. Ya. Kalau dalam pembincangan hukum disebut zebra, contoh kuda belang dikacukkan dengan keldai, jadinya apa? Zebra, donkey, zenki. Ada sebut zonki pun ada. Dari segi hukumnya adalah haram. Kuda belang, tak masalah nak makan kuda, halal. Ya, dari segi hukumnya. Ya, kalau kita sebut dari segi jenis najis, susu binatang yang haram dimakan, maka hukumnya adalah najis. Atau hukum susu binatang yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Ya, kalau susu kuda tu suci. Tak kiralah kuda jinak, kuda liar yang dia duduk dalam hutan kan. Jadi itu dari segi hukum lah. Baik, jadi kalau sekiranya melibatkan anjing dan babi ini, maka dari segi hukumnya adalah mughallazah. Ya. Dan dalil yang disebut iaitu tidak memadai bila kita membersihkan tempat yang terkena najis ini, tak memadai dengan kita membasuh dengan air begitu saja.
Tetapi memerlukan untuk kita membasuhnya sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah air yang bercampur dengan tanah. Selagi mana tak dibuat dengan cara tersebut, maka tidak suci. Walaupun dah hilang dah baunya, hilang dah kesan-kesannya, bahkan bau sedap, bau sabun bau sabun wangi pula, tapi dari segi hukumnya adalah tetap dikira sebagai najis. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat, ulama mengkiaskan anjing ini ataupun disebut babi itu najis mughalazah ialah dengan anjing. Ya, berkenaan dengan anjing ini Nabi sallallahu sebut tuhur ina'i ahadikum idza waghala fihi alqalb ay yaghsilahu sab'a marratin ulahun nabit turab. Bersihnya bekas kamu sekiranya jilat oleh anjing, maka hendaklah kamu basuhnya sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan air yang bercampur dengan tanah. Ini Nabi sebut anjing, al-kalb. Jadi yang babi ni pula macam mana? Maka dikiaskan ya babi itu dengan anjing. Dan bila melihat kepada keadaan, babi itu adalah lebih teruk keadaan dia. Ya. Disebut al-khinzir li'annahu aswa'u halan min. Babi itu keadaannya lebih buruk berbanding dengan anjing. Anjing dibenarkan memeliharanya sekiranya ada keperluan, jaga kebun, ya. Tapi bukan buat pet macam kucing beli dari rumah main begitu, bukan. Itu haram hukumnya. Ya, tak dibenarkan. Ada keperluan. Dalam polis pun ada kan, anjing yang dilatih untuk mengesan dadah atau seumpamanya, untuk mengesan penjenayah, kan, kejar anjing mengesan dengan dia bau yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk yang namanya anjing ni. Adalah apa nama manfaat juga, ya, dari segi kegunaan tu. Tapi kalau babi, kenapa boleh babi? Jaga kebun. Jaga kebun sungguh. Habis segala benda. Ya. Kenapa boleh babi? Jaga keselamatan. Ada. Bukan jaga keselamatan, cari faedah. Sebab gaya kena sonda di babi. Kena babi tunggal pula. Kan? Jadi keadaan ni lebih teruk. Maka dikiaskan babi itu dengan anjing ni. Baik, kemudian najis mukhaffafah pula, kalau kita lihat kencing ataupun air kencing kanak-kanak lelaki yang as-sabi, ya, kanak-kanak lelaki yang tidak makan melainkan hanya minum susu ibu dan tidak, usianya belum mencapai 2 tahun. Itu najis mukhaffafah, najis ringan. Dan disebut dalilnya menunjukkan najis itu adalah najis ringan kerana memadai dengan untuk membersihkan tempat yang terkena najis. Mukhaffafah ni cukup dengan direnjis. Direnjis tempat yang terkena najis itu. Tidak perlu dibasuh dan tak perlu dengan air yang mengalir. Kalau kita lihat bagaimana dalam riwayat, ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang hadis ni, dan juga dalam Sahih Muslim dan lain-lain lah, mana dalam banyak kitab-kitab hadis disebutkan daripada Ummu Qais bin Mihsan radhiyallahu anha. Dia kata annaha atat bibni laha sahir lam ya'kul at-ta'am. Ummu Qais ni bawa anak lelaki, bayi lelaki yang masih kecil, yang tidak makan makanan lagi, hanya minum susu je. Ya, kemudian dia bawa bertemu dengan Nabi SAW, lalu Nabi SAW ambil, mana pegang, dukung anak lelaki ni. Fabala ala thawbih, tiba-tiba anak ni kencing atas pakaian Rasulullah. Dia kencing. Fada'a bima'in, lalu Nabi minta air. Fa nadahahu wa lam yaghsilhu. Lalu Nabi ambil air tersebut dan Nabi renjis ke pakaiannya, pakaian begini yang terkena air kencing itu, wa lam yaghsilhu, dan Nabi tidak membasuhnya. Ya, dia basuh lain.
kan, dengan air yang mengalir. Renjis ni dengan air yang tidak mengalir. Sebab apa? Direnjis itu ke seluruh tempat yang terkena air kencing bayi lelaki ni. Kemudian min ghairi sailan, tanpa mengalir air tersebut. Kalau apa dia kata, ada kata ustaz, kena mengalir juga air. Kalau mengalir tu bukan renjis dah. Apa nama? Basuh. Kan? Kalau renjis begitu, bila nak suruh mengalir air? Kan? Nak mengalir air siram atas kain. Bila siram tu bukan namanya renjis dah, itu basuh. Itu apa bezanya najis mukhaffafah dengan mutawassithah yang perlu dibasuh. Baik, kemudian mutawassithah ni saya sebut dah tadi, jadi iaitu najis selain daripada anjing, babi dan air kencing kanak-kanak lelaki tadi yang hanya usia di bawah 2 tahun yang belum makan. Jadi yang lain-lain tu, talak 3 jenis ni, yang lain ada semua najis mutawassithah, najis sederhana. Dan dinamakan najis mutawassithah kerana untuk membersihkannya tidaklah perlu sampai guna air yang tanah, dibersihkan dengan kadar 7 kali basuhan, dan tidak memadai sekiranya direnjis sahaja, maka kena dibasuh di tengah. Bukan lazah tadi 7 kali air tanah, hak di bawahnya direnjis, ada tengah mutawassithah, najis pertengahan, iaitu perlu dibasuh sehingga menghilangkan sifat-sifat najis tersebut, hilang bau, rasa dan warna. Jadi kalau kita lihat bagaimana dalam riwayat Bukhari juga disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni berkhidmat dengan Nabi SAW 10 tahun di Madinah. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat lain di Madinah ni beri macam-macam lah kepada Nabi-nya. Hadiah macam-macam. Kalau Salman Al-Farisi tu, Salman Al-Farisi yang asalnya beragama Majusi, kemudian dia masuk Nasrani, dia mencari kebenaran. Dia masuk Nasrani sebab bila dia keluar daripada rumahnya, Salman Al-Farisi ni seorang beragama Majusi, sembah api, Parsi, orang mana sebut belah Iran. Dia kata, Iran Syiah usah. Tak ada timur Syiah ni. Beragama Majusi. Dia anak kepada ketua kampung di situ. Ayah ni sayang sungguh pada Salman Al-Farisi ni, sampai disebut suruh duduk rumah je, tak boleh keluar. Sehingga pada satu ketika ayahnya sibuk, lalu minta dia keluar daripada rumah, pergi mendapatkan barang. Dia keluar daripada rumah nak pergi dapatkan barang kedai ni, lalu di sebuah gereja. Gereja. Dia kata, ada rumah ibadat lain daripada Majusi rupanya di sini. Tak tahu sebelum ni. Balik dia tengok. Sampai petang senja. Ayah dah tunggu, kata mana suruh pergi cari barang. Tak balik-balik. Balik gelap maghrib. Sehingga senja duk tengok orang beribadat di gereja. Lalu dia balik kata kepada ayah, saya keluar tadi, rupanya ada agama selain pada Majusi yang kita anut ni, ada rumah ibadat lain yang saya tengok ibadat mereka lebih baik daripada kita ni. Lalu akhirnya disebut Salman Al-Farisi kena pasung, kena rantai kaki. Ayah tak boleh keluar dah. Ayah kata, tak, agama kita lebih baik Majusi berbanding Nasrani tu, orang yang beribadat di gereja tu. Sehinggalah bila ada rombongan daripada luar datang, lalu
Salman Al-Farisi melepaskan diri dia daripada dia kurung dan mengikut rombongan itu yang telah selesai urusan di Parsi keluar. Beliau bersama-sama dengan rombongan tersebut keluar daripada kampungnya. Bila kata duduk kampung tak jadi, kalau dekat nak begini, ya ayah kongkong, ya, dia mencari pendeta atau disebut padri lah, yang pada waktu itu berpegang sungguh-sungguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Isa AS. Mana ajaran yang betul ni, cari ajaran betul. Mencari-cari, tinggal bertukar daripada seorang padri kepada padri yang lain bila dah mati padri ni. Sehingga dia sebut, hingga padri yang terakhir tu, yang memimpin ni, dia tanya, dah kalau Tok Guru mati nanti, siapa pula yang saya nak dapatkan maklumat atau nak belajar ni? Kan? Kita sebut apa je? Jadi macam orang yang boleh membimbing lah. Kata Tok Guru, dia kata tak ada dah. Sebab yang lain-lain telah menyimpang, menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Ya, sebab yalah, kita sebut konsep Trinity-nya Kristian yang mengatakan Tuhan tu salah satu daripada tiga. Innallaha thalith thalathah, sebagai contoh, mana syirik dari kepada Allah Ta'ala. Tapi kata si padri ni, tapi sebenarnya zaman ini telah tiba masanya kemunculan Rasul akhir zaman. Ya, Rasul akhir zaman. Ya, sehingga kalau kita lihat bagaimana beliau mencari-cari sehingga datang rombongan daripada luar dan dia nak mengikutnya untuk pergi mencari tanah Arab ni, ya, gambaran-gambaran kelahiran Nabi akhir zaman ni yang tanahnya subur, ditanam dengan pohon-pohon kurma disebutkan. Sehingga bila ditipu akhirnya dijual menjadi hamba Salman Al-Farisi. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ya, Salman Al-Farisi jadi hamba ni, duduk di atas pokok kurma ni, ya, hamba suruh buat apa, buat, ya, di atas pokok kurma, ambil buah kurma. Lalu dia mendengar, ya, Yahudi yang merupakan tuan, ya, yang membelinya, dia jadi hamba. Kemudian tuan yang membeli ni di bawah ni jumpa dengan saudaranya lain, dia kata telah datang, ya, seorang daripada Mekah tu ke Madinah mengaku dia adalah Rasul akhir zaman. Ya, Salman Al-Farisi di atas pokok tu turun. Dia kata, oi, ya, sebab Yahudi mereka tahu tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah, mereka tahu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Salman Al-Farisi di atas pokok ni tengah buat kerja, turun. Dia pergi tanya tuan dia, apa tuan sebut tadi? Ada Nabi akhir zaman sampai di Madinah. Akhirnya dia dipukul. Kamu sibuk benda, buat kerja kamu hamba, yang mari sibuk tanya nyibuk. Ya, Yahudi dengan dengki mereka itu kepada Nabi SAW, ya. Tapi selepas itu Salman Al-Farisi cari peluang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia bawa kurma, cari Nabi di Madinah. Disebut ketika Nabi berada di Quba, Nabi mula sampai tu, ya, bina Masjid Quba tu kan. Nabi dalam perjalanan nak pergi ke Madinah, singgah di Quba tu, bina Masjid Quba di situ. Dibawa kurma hadiah pada Nabi. Cumanya disebut apa yang mula-mulanya? Salman Al-Farisi kata, kamu baru sampai, ya, sampai di Quba ni, saya bawa kurma sedekah untuk kamu. Ya, Nabi tak ambil, dan Nabi biarkan sahabat-sahabat yang lain makan. Salman Al-Farisi tengok, itu tanda pertama. Sebab Rasul ni akhir zaman ni, tanda antaranya dia tak makan sedekah.
apa nama ataupun disebut ialah sedekah zakat, ya, dia bagi sahabat-sahabat lain yang makan, kemudian dia balik semula, ya. Kemudian kali kedua setelah Nabi SAW sampai di Madinah, dia mencari lagi Nabi SAW, datang dengan bawa ke rumah, dia kata apa, Rasul, wahai Muhammad, aku bawa ni untuk kamu dan ini merupakan hadiah daripadaku. Bila dia sebut hadiah, Nabi ambil, Nabi makan. Dia kata ni tanda yang kedua, sedekah, tak makan, tak ambil, tak terima, tapi hadiah dia ambilnya, dimakan. Dia kata dua tanda lah, ya. Sebab bila dia mengaji dengan padri-padri ni, dia tahu sifat-sifat Rasul, tanda-tanda Rasul ni. Dan selepas itu, ya, dia pusing ke belakang Rasulullah SAW. Nabi tahu apa yang dia cari, iaitu tanda kenabian di tubuh Nabi SAW. Nabi jatuhkan kain yang berada di atas bahu, beri peluang kepada Sayyidina Salman pada waktu itu untuk melihat tanda-tanda kerasulan, ya. Sehinggalah beliau masuk Islam. Baik, itu ceritanya. Sahabat-sahabat lain mana menjadi apa, kebiasaan lah beri hadiah. Dan bila Salman Farisi masuk Islam, dia menjadi seorang sahabat yang begitu rapat dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi sebut, Salman min ali baiti, Salman adalah merupakan daripada kalangan keluargaku. Padahal Salman ni bukan orang Arab pun, ya, orang Parsi, orang Iran, kan kita sebut begitulah, mana bahasa bukan bahasa Arab. Baik, seorang yang mencari-cari kebenaran sehingga dia bertemu dengan kebenaran, berpegang sungguh-sungguh, ya, dengan kebenaran. Betul tak kita bersama lah, ya, penting untuk kita tahu yang mana benar dan kita bersama-sama dengan kebenaran. Kunum al-haq, ya, bersamalah kamu dengan kebenaran. Jadi nak tahu benar tak benar, betul tak betul, maka sudah tentu dengan ilmu yang benar tu. Baik, jadi sebutnya bila Nabi SAW sampai ke Madinah ni, orang Ansar pun ke Madinah beri hadiah kepada Nabi. Datang mak Anas bin Malik ni, bawa anak Anas bin Malik ni, ya, aku menjadikan anak ni khadam untuk kamu ya Rasulullah, ya, aku hadiahkan anak ni kepada kamu untuk dia berkhidmat kepada kamu. Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi SAW 10 tahun, ya. Baik, jadi Anas kata, kana Nabi SAW idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaghsilu bih. Nabi SAW bila Nabi tabarraza, di mana buang air besar lah, ya, aku bawa kepada Nabi, pada Rasulullah, air, ya, dan Nabi SAW membasuh, mana beristinja dengan menggunakan air ini. Kita tengok hadis ni, maknanya alat untuk beristinja itu air, dan tahi itu adalah merupakan najis, ya. Hadis yang kedua riwayat Bukhari Muslim juga. Kita tengok bagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, kuntu rajulan madza, aku orang yang banyak keluar mazi, mana selalu keluar mazi lah, ya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah SAW, aku malu nak tanya Rasulullah tentang hukum berkait dengannya. Kata Senali, nak tanya sendiri malu, ya. Fa umirtul Miqdad Ibn al-Aswad fasa'alahu, lalu aku pun minta Miqdad bin Aswad untuk tolong tanya Nabi SAW tentang madhi ni, ya. Kan, mana nak tunjuk, nak cerita tentang hukum madhi tu, ya, madhi. Faqala fihi al-wudu, ya, bila Miqdad tanya Rasulullah tentang madhi ni, maka kata Rasulullah fihi al-wudu, mana seorang itu perlu berwudu bila keluar madhi, mana batal wudunya, ya, madhi itu adalah najis, ya. Jadi termasuk madhi itu adalah najis. Najis apa? Najis mutawassithah, ya. Nabi kata kena dia berwuduk. Dan ada riwayat lain oleh Muslim, ya, yaghsilu dzakarahu wa tawadda, hendaklah orang yang keluar madhi ni membasuh
zakarnya, dan selepas itu berwuduk. Menunjukkan batal wuduk tu dan mazi itu adalah merupakan najis, dan cara menyucikan perlu dibasuh. Ni Senali minta apa, Al-Miqdad bin Al-Aswad bertanya kepada Rasulullah SAW. Biasa kan? Tanya, Ustaz, saya ada soalan. Kawan saya begini-begini. Ustaz tanya, kawan awak ke awak? tak apa. Tak perlu tanya pun tak apa. Kan jawab je lah. Kan biasa ditulis atas kertas, kawan saya begini-begini. Kalau kena dengan Ustaz Azhar tanya, ni kawanmu kemu tanya ni. Kena ke kawan pula. Tak ada masalah untuk apa, tanya soalan. Jadi Senali minta kepada Al-Aswad bin Miqdad ni bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum berkait dengannya. Baik. Kemudian riwayat yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi SAW pergi ke tempat buang air besar. Tempat buang air lah, qada hajat. Al-ghaid ini tempat yang disebut rendah. Dalam Al-Quran tak disebut al-ghaid. Au ja'ahadu minkum minal ghaid. Ataupun kamu baru balik daripada tempat qada hajat yang al-ghaid disebut tempat yang rendah yang terhalang daripada pandangan orang. Itu di antara adab lah. Nak qada hajat ke nak kencing ke apa, carilah tempat-tempat yang sesuai. Kan? Jangan tempat yang terbuka, habis pakai tengok. Kencing. Okay. Itu dari segi adab qada hajat ni. Kalau dalam apa kitab ni pun disebut nanti, adabul istinja, al-istinja wa adabu. Ada adab. Mana komplitnya apa Islam dari sudut syariatnya ajar kepada kita. Mungkin kalau kita cari itu dalam agama ni tak temu. Belasah ikut dan je. Jadi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi baru selepas qada hajat, atan Nabi SAW al-ghaid fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi SAW memerintahkan aku supaya dibawa 3 biji batu. Ini beristinja dengan menggunakan benda kesat atau batu ni, atau seumpama dengannya. Fa wajadtu hajarain wal tamathu thalith falam ajidhu. Lalu aku pun dapat 2 biji batu. Aku cari yang ketiga tapi tidak memperolehinya. Tak ada batu, ada 2 biji ketul je. Fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha. Lalu aku ambil seketul najis binatang, dan aku bawa bertemu dengan Nabi SAW, bawa kepada Rasulullah. Fa akhadha al-hajarain. Lalu Nabi ambil 2 ketul batu ni, wa alqa ar-rawsah, dan Nabi campak, buang yang seketul lagi ni, najis ni. 2 ketul batu tu Nabi ambil, najis binatang tu yang seketul lagi tu Nabi buang, Nabi campak. Dan kata Rasulullah, hadza riksun, ini adalah najis. Kalau kita lihat najis itu suatu benda yang memang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Sebab tujuan daripada istinja adalah untuk kita membersihkan diri kita. Tak kira kalau kita beristinja itu sama ada dengan air, dengan cara kita membasuhnya, ataupun dengan cara kita menggunakan batu atau benda kesat, dengan disapu, atau sebab gosok ke? Sapu. Dia menghilangkan najis itu. Dengan kita membasuh itu, maka hilang air najis dan juga kesan bekas najis itu, kesan najis itu daripada kemaluan atau dubur. Dengan kita menggunakan kesat, dari sudut air najis hilang, tetapi ada kesan. Tapi dari segi taharahnya sah. Sah. Cuma mungkin kita kalau dengan benda kesat tu jarang guna. Dan cara paling afdal bila kita beristinja, saya sebut kebetulan kita dah
sebut ni ialah yang terbaik. Kalau kita lihat yang paling afdal cara beristinja ialah dengan kita menggunakan benda kesat dan juga air. Itu yang paling afdal. Beristinja dengan benda kesat, dengan dihilangkan najis, kemudian selepas itu dibasuh dengan air. Itu yang paling afdal. Sekiranya kita nak menggunakan salah satunya, yang afdal ialah kita menggunakan air. Dan yang ketiga, barulah dengan menggunakan benda kesat. Ya. Cuma kita ni sebab air banyak, jarang guna tisu atau seumpamanya, jadi mungkin tak rasa bila keadaan begitu kan. Tapi dari segi hukum sah beristinja dengan benda kesat. Mana bukan sebab bila sebut guna benda ketah tu, dia kata ni orang mana? Ni bangsa mana? Anak bangsa lain. Ya, sedangkan ada kaedah itu dalam Islam ni, menggunakan benda kesat ni. Baik, tapi sebab kita ada pilihan lain, maka kita gunakan yang lebih afdal lah. Baik, jadi Nabi SAW campak najis tu. Ya, dan Nabi hanya menggunakan 2 biji batu yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan kepada kita najis binatang juga ada merupakan najis. Dan sebagaimana disebut tadi, tujuan daripada istinja ni nak menghilangkan najis. Kalau digunakan najis, maka tidak menepati tujuan istinja tu. Ya. Buang najis, ambil najis, istinja. Disebut bukan menghilangkan najis, tambah najis ada ya. Ya. Dan kalau di punggung, di dubur, dan najis tarik sendiri. Lepas tu ambil tarik binatang pula reset. Apa ni? Boleh pakai apa? Sapu. Dan tarik sendiri pula di punggung. Lepas tu lekat pula tarik kambing situ. Tarik kambing kecil sangat tuan-tuan. Besar sikit tak apa. Betul sikit. Tarik anjing. Ya. Tambah pula tarik lain lekat di punggung. Walaupun dengan keadaan najis itu kering. Ya, maka tidak sah beristinja dengan menggunakan najis ini. Walaupun ketul kering. Ya. Baik, dan dibawakan hadis ini menunjukkan kepada kita najis binatang itu adalah merupakan juga najis yang termasuk dalam najis mutawassithah, yang sekiranya terkena pada kita pakaian atau tempat untuk menyucikannya, maka perlu dibasuh sehingga hilang sifat najis tersebut. Baik, kemudian lepas tu baru dibincangkan tentang kaifiyat tahir minan najasat, bagaimana untuk kita membersihkan tempat yang terkena najis ini. Ya, dan sebenarnya apa yang kita bincangkan sebelum ni telah sebut tentang perkara ini, jadi saya rasa tak perlu untuk kita ulangi. Cumanya yang diperingatkan sekali lagi oleh penulis kitab kita ni, iaitu najis itu bukan sahaja dari sudut dari sudut ainnya, tapi dari segi hukmi pun kita kena pastikan bahawa ianya hilang. Hukum najis itu hilang, maknanya bertukar taharah, suci, menjadi suci. Sebab walaupun sekiranya najis itu hilang, tetapi dari segi hukminya masih ada, maka dia dikira tetap najis. Contoh tuan-tuan, walaupun najis mukhaffafah sebagai contoh, najis mukhaffafah najis ringan, najis air kencing kanak-kanak lelaki tadi kan, bayi lelaki ni yang belum makan apa-apa kecuali susu ni, kencing, terkena pakaian. Dari segi cara nak menyucikannya dengan renjis je, tak boleh dibasuh, renjis saja. Tapi sekiranya kita tidak renjis, kita tak buat, kita biarkan begitu, kering, kemudian bau pun tak ada, kesan pun tak ada, kita pakai untuk salat pakaian tersebut, maka tidak sah. Sebab dari segi hukum masih dikira najis, walaupun najis mukhaffafah, najis ringan. Ya, dari segi ainnya najis tidak kelihatan, tetapi dari segi hukum masih dikira najis. Itu apatah lagi kalau najis itu najis mutawassithah, ya, lebih berat lagi najis mughalladhah. Ya, maka ditunjukkan kepada kita bagaimana cara-cara untuk kita membersihkan tempat yang terkena najis ni. Jadi sekali itu untuk malam ni, mudah ada kebaikan untuk kita bersama dalam pertemuan kita pada
malam ni. Cuma ni untuk bulan depan saya cadangnya dan minta kebenaran untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan misi kemanusiaan KFOR Afghan. Ya. InsyaAllah pada penghujung bulan 3 nanti tim KFOR Afghan ni termasuk Yayasan Amal Malaysia akan ke Afghanistan dan akan menyalurkan bantuan untuk umat Islam sana, termasuk iftar for Afghanistan lah. Ya, untuk mana tuan-tuan, bulan 11 baru ni tim KFOR Afghan yang terdiri daripada Yayasan Amal Malaysia, Muslim Care Malaysia, kemudian Papisma, Persatuan Perubatan Islam ni, Malaysia ni, ada NGO-nya, kemudian ada apa NGO yang lain di bawah KFOR Afghanistan telah menyalurkan bantuan. Bantuan yang disalurkan baru ni bulan 11 baru ni, baju sejuk, pakaian untuk musim sejuk. Sebab ketika mereka pergi itu -2 suhunya. Dan boleh mencapai sehingga -10, -10. Ya, bersalji. Sedangkan mereka tinggal dalam kemah-kemah pelarian yang tak plastik pun ada. Tak bayang. Kayu api pun tak ada untuk memasak dan memanaskan badan. Ya, jadi alhamdulillah disalurkan, masuk baju sejuk, bantuan makanan, dan insyaAllah boleh ikut share nanti pertemuan akan datang. Kita tengok melalui TV ni lah video-video bantuan yang telah disalurkan, dan insyaAllah pada bulan hujung bulan 3 nanti tim akan pergi berapa bulan? 3 bulan ke? Bulan 4 dah 1 Ramadan, dan akan dibuat program iftar for Ramadan, semana sumbangan makanan untuk umat Islam di sana berbuka puasa, terutama yang duduk di kemah-kemah pelarian tu. Ya, jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat bantu setakat mana yang boleh kita bantulah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong saudaranya yang lain. Ya, kalau nak bincang banyak lagi tuan-tuan, apa yang berlaku di India, masya-Allah. Ya, ujian yang besar yang terpaksa dihadapi oleh saudara kita sana. Mereka dibunuh, dipenggal kepala mereka, yang perempuan pula diperkosa. Jadi itu insya-Allah kita akan bicara kemudian lah. Sekian dari misi sebagainya untuk sama-sama juga kita membantu. Ya, di Assam tu sama Malaysia Pahang, dia tak tahu kita memang ada korban di sana. Mungkin boleh saya tunjuk sikit buat tuan-tuan misi-misi kita sebelum ni. Wallahu alam, aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.